Mungkin ramai generasi hari ini yang tidak mengetahui askar New Zealand sebenarnya memainkan peranan penting sewaktu darurat dan banyak membantu Malaysia ketika zaman darurat berlaku suatu masa dahulu. Tentera New Zealand sebenarnya memainkan peranan penting dalam sejarah Malaysia. Walaupun hanya satu watak kecil, mereka memainkan peranan besar sebagai salah satu angkatan yang membantu British, terutamanya sewaktu darurat di Tanah Melayu. Malaya telah mengumumkan darurat pada tahun 1948 apabila Parti Komunis telah membunuh 3 orang peladang getah British. Komunis pada ketika itu tidak berpuas hati dengan status mereka dalam penjajahan ini. Walau bagaimanapun, pihak British pada ketika itu sebenarnya mahu memberi kewarganegaraan kepada mereka. Tetapi apabila orang mereka dibunuh, semestinya mereka berubah fikiran dan membalas balik dengan serangan. New Zealand kemudiannya memulakan bantuan ketenteraan mereka pada tahun 1949. Mereka adalah salah satu pihak yang bertanggungjawab untuk menghantar bekalan makanan melalui udara untuk tentera British dan Melayu yang sedang berperang melawan komunis pada ketika itu. Salah satu kapal terbang mereka ialah Dakota yang berpangkalan secara tetap di Kuala Lumpur. Selain menyertai British Secondment Unit dan Regiment Battalion yang memiliki reputasi yang tinggi kerana operasi mereka yang berkesan, askar New Zealand juga menyertai pasukan bersama British Commonwealth Far East Strategy Reserve. Mereka membentuk perkhidmatan pasukan udara khas yang beroperasi bagi melawan gerila, di mana mereka menjadikan hutan sebagai tempat perlindungan serta 2 tugasan utama, iaitu menghalang pencerobohan komunis di Asia Tenggara dan menyertai peperangan melawan gerila di Malaya. Pasukan udara New Zealand melancarkan operasi serangan pertama sejak Perang Dunia Kedua bagi menghasilkan juruterbang berpengalaman yang pulang ke Malaya 2 bulan kemudian. Walaupun misi mereka agak kurang berkesan disebabkan pihak komunis menyorok di dalam pelosok hutan ketika mereka membuat serangan udara, namun juruterbang yang kembali ke Malaya meneruskan penghantaran bekalan untuk membantu pasukan anti-gerila. Apabila New Zealand menggantikan batalion kedua, komunis yang berada di Perak pula berundur ke selatan Thailand selepas dikalahkan, dan secara rasminya darurat dihentikan pada tahun 1960 apabila Malaya dilihat bertambah baik dalam situasi keselamatan. Dilaporkan hanya 15 anggota berkhidmat dari New Zealand yang meninggal dunia. Daripada 4,000 orang yang terlibat dengan darurat Malaya, 3 daripadanya diserang musuh sewaktu terbang ke kawasan pegunungan pada tahun 1956. Pengunduran pihak komunis ke selatan Thailand membuktikan kehebatan tentera dan keberkesanan gabungan tentera New Zealand dan yang lain ketika mereka datang membantu kita. Tetapi pihak komunis pada ketika itu tidak berdiam diri saja di sana. Parti Komunis diketuai oleh Cheng Ping telah mengumpulkan sumber untuk memperbaharui pemberontakan bersenjata melawan Malaya dan Singapura sewaktu low period, iaitu jarak masa antara darurat Malaya hingga tahun pemberontakan komunis bermula. Ini termasuk usaha mereka untuk merekrut orang Melayu, kejayaan Perang Vietnam dan mesyuarat ketua parti Cheng Ping dengan ahli politik dari China, iaitu Deng Xiaoping, dan memberi inspirasi kepada parti tersebut untuk melakukan serangan lain. Pada waktu itu, pihak komunis tidak berpuas hati apabila British memberi kemerdekaan kepada Singapura dan Malaysia kerana mereka mahu menubuhkan Malayan People Republic dan mendakwa kedua-dua negara itu tidak merdeka dan bukan negara berdaulat, tapi hanya penjajahan baru British. Dan ketika itu, serangan dari pihak komunis lebih teruk berbanding waktu darurat Malaya. Pemberontakan ini bermula di Keruh Bentung, Perak, apabila 17 orang pegawai keselamatan dibunuh. Walau bagaimanapun, atau pengganas kembali diguna pakai pada tahun 1974 untuk mana-mana pembunuhan, sabotaj dan pengeboman, termasuk pembunuhan berprofil tinggi. Ketua Polis Negara ketika itu, Tan Sri Abdul Rahman bin Hashim, Inspektor Jeneral Polis Malaysia. Tidak seperti waktu darurat Malaya,
Tentera New Zealand ketika itu tidak terlibat secara langsung sewaktu pemberontakan komunis. Kerajaan Malaysia pada ketika itu telah menubuhkan pasukan khas yang dipanggil VET-69 yang berpangkalan di Perkhidmatan Udara Khas British. Pasukan-pasukan ini telah dilatih oleh British. Pasukan New Zealand sebenarnya pada ketika itu telah membuat permohonan untuk kekal di negara ini bersama pasukan lain. Sehinggalah keselamatan dalaman Malaysia dan Angkatan Bersenjata berjaya ditubuhkan. Apabila pihak British telah balik ke negara asal mereka, tentera New Zealand ibarat menjadi cikgu ganti apabila mengambil alih program latihan dan melatih 208 anggota. Sebagai seorang cikgu yang berdedikasi, tentera New Zealand telah memilih dan melatih 13 tentera VET-69. Jadi, mereka ini boleh melatih skuadron mereka selepas tentera New Zealand pulang. Tentera New Zealand akhirnya meninggalkan Malaysia selepas melaksanakan tugas di sini. Walaupun New Zealand bukanlah pihak yang menamatkan pemberontakan komunis, namun ia telah membantu Malaysia untuk melawan komunis dengan melatih pasukan khas Malaysia. Pemberontakan ini berakhir apabila Parti Komunis menandatangani perjanjian damai di Hat Yai, Thailand. Ini kerana konflik dalaman dalam parti, pembinaan hubungan dua hala, kerajaan Malaysia dan China, dan galakan yang diterima parti itu dari Deng Xiaoping. Pihak tentera New Zealand memainkan peranan kecil dalam insiden lain apabila mereka menunjukkan sokongan kepada pasukan anti-komunis ketika pemberontakan komunis di Sarawak. Pemberontakan di Sarawak dikatakan terkait dengan konflik lain, iaitu konfrontasi Indonesia-Malaysia. Apabila pihak British mahu membentuk persekutuan Malaysia dengan menggabungkan jajahannya di Borneo, iaitu Sabah dan Sarawak, dengan Semenanjung. Negara jiran kita, iaitu Indonesia, sangat kuat menentang pada waktu itu. Presiden Indonesia, Soekarno, mendakwa Malaysia hanya akan menjadi boneka British berbanding negaranya sendiri. Jadi, itulah sebab kenapa Menteri Luar Indonesia, Dr. Subandrio, mengisytiharkan konfrontasi terhadap Malaysia pada tahun 1963. Seperti yang kita tahu, pihak British adalah satu pihak yang menyerang tentera Indonesia walaupun melancarkan operasi merentas badan, iaitu Operasi Claret. Tentera British mendapati yang mereka mempunyai sumber dan tenaga manusia yang terhad. Jadi, mereka telah minta bantuan New Zealand dan Australia, bukan hanya sekali tetapi banyak kali, untuk menghantar pasukan bantuan. Walau bagaimanapun, Perdana Menteri New Zealand pada ketika itu, Kit Holyoake, menolak untuk memberi bantuan kepada British dengan alasan dia tidak masuk campur dengan menjaga hubungan New Zealand dan Indonesia akan terjejas. Tetapi pihak British sebenarnya sangat bertuah kerana tentera New Zealand tetap terlibat walaupun dengan bilangan yang kecil. Ini berlaku sewaktu Presiden Soekarno melebarkan operasi ketenteraannya ke Semenanjung, yang waktu itu hanya ada Battalion Regiment New Zealand sahaja dari unit negara Commonwealth. Unit itu diberi kebenaran oleh Holyoake untuk memburu tentera Indonesia yang menyerah kalah. Pada waktu itu, New Zealand tetap menghantar bantuan selepas Holyoake tidak boleh mengabaikan rayuan dari London, dan waktu tersebut, tentera British semakin berkurang. Holyoake mengumumkan kerahan satu pasukan kecil Perkhidmatan Khas Udara digabungkan dengan Regimen Battalion di Borneo. Kerahan itu melibatkan Operasi Claret bersama dengan tentera Australia dan British. Malah, pasukan udara New Zealand membekalkan makanan dan peralatan kepada pasukan darat mereka yang bersama tentera British, di samping menyumbangi ke kapal tentera laut untuk mengawasi perairan Selat Melaka. Tentera New Zealand membantu lagi selepas konfrontasi berakhir. Apabila regimen mereka dikeras semula ke Borneo, mungkin masih ramai lagi yang tidak tahu betapa besarnya peranan New Zealand dalam sejarah Malaysia. Apa yang menarik, New Zealand masih lagi terlibat dengan ketenteraan negara kita hingga ke hari ini. Pasukan pertahanan mereka bekerjasama secara dua hala melalui keahlian Firepower Defence Arrangement (FPDA) sejak 1971. FPDA adalah satu siri hubungan ketenteraan yang dibentuk oleh 5 negara, iaitu United Kingdom, Australia, New Zealand, Singapura dan juga Malaysia. Malaysia dan New Zealand juga pernah berkhidmat bersama-sama sebagai ahli tidak tetap Majlis Keselamatan PBB pada tahun 2015 dan 2016. Majlis Keselamatan PBB ini pula bertanggungjawab untuk mengekalkan keamanan antarabangsa dan keselamatan. Ketika sambutan ulang tahun kemerdekaan Malaysia ke-60, pasukan veteran tentera New Zealand
turut mengambil bahagian dalam perarakan tersebut. Dilaporkan 60 orang veteran British dan New Zealand terlibat dalam perarakan tersebut. Pada 2018, Malaysia telah membantu pasukan pertahanan New Zealand untuk mengembalikan semula saki-baki tentera mereka yang ada di sini. Dikenali sebagai Opti Auraki, proses menggali semula pusara telah berlangsung di tanah perkuburan Commonwealth terendah, tanah perkuburan Kristian Taiping dan tanah perkuburan perang Commonwealth Ceras. Tetapi ini bukan kali pertama Malaysia membantu negara lain untuk membawa balik saki-baki mayat tentera. Malaysia juga berjaya membantu British dalam Operasi Dakota pada 2008, Operasi Gangga dengan US pada 2015 dan Operasi Penyatuan Semula dengan Australia pada 2016. Begitulah sejarah tentera New Zealand dengan negara kita Malaysia. Semoga hubungan di antara New Zealand dan Malaysia akan kekal berterusan selamanya. Sekian, terima kasih.